Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mula subjek matematik kita pada hari ini dengan tajuk faktor sepunya dan awak boleh buka muka surat 35 ya. Okey, apa yang dikatakan dengan faktor sepunya? Okey, faktor sepunya. Okey, tengok pada aktiviti penerokaan. Senaraikan semua faktor bagi 18 dan 24. Faktor adalah sifir apa? Okey, sifir apa yang ada nombor 18 dan 24. Daripada sini didapati bahawa sifir 1, 2, 3 dan 6 ada nombor 18 dan 24. Jadi bermaksud 18 dan 24 boleh dibahagi dengan tepat, dengan nombor 1, 2, 3 dan 6. Jadi ia disebut sebagai faktor sepunya. Masuk faktor sepunya. Faktor adalah sifir apa, sepunya adalah yang sama. Maknanya satu sifir tu ada dua nombor yang dikendaki ataupun ada tiga nombor dikendaki. Itu maksud yang mana sifir yang sama. Tengok contoh 6. Okey, contoh 6. Tentukan, soalan kata tentukan sama ada 6 ni faktor bagi 24 dan 36. Maksud dia, adakah dalam sifir 6 ni ada nombor 24 dan 36? Awak pun bahagilah macam ini. 24 bagi 6 dapat 4, tak ada baki. 36 bahagi 6 dapat 6 pun tiada baki. So, dalam sifir 6 memang ada 24 dan 36. Jadi, 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okey, jelas ya? Okey, kita tengok contoh B. Adakah 4 faktor sepunya ataupun sifir yang mana adakah sifir 4 tu mempunyai nombor 30, 40 dan 60? Jadi, awak pun bahagilah. 30 bagi 4 ada baki 2. So, bukan. Dalam sifir 4 tak ada 30. Tetapi, 40 bagi 4 dapat 10 dan 60 bagi 4 dapat 15. Jadi, 4 bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Apabila salah satu tu bukan, terus dia jawapannya adalah 4 bukan faktor sepunya sebab tak ada nombor 30. So, bukan faktor sepunya. Jelas ya? Okey, untuk contoh 7 pula. Untuk contoh 7, soalan cakap senaraikan semua faktor sepunya. Senaraikan. So, awak kena senaraikan semua sifir yang sama yang ada nombor 20, 44, 56 dan 64. Contoh. Okey, awak kena buat satu-satu. Cari dulu faktor. Faktor adalah sifir apa? Cari dulu faktor bagi 20. Okey, 1, 2, 4, 5, 10, 20. Faktor bagi 44. Sifir bagi 44. Kemudian cari sifir bagi 56. Cari sifir bagi 64. Kemudian cari yang sama. Sepunya adalah sama. Okey, semua nombor ni mempunyai sifir yang sama ataupun mempunyai faktor yang sama. Itu 1, 2, 4. So, ini adalah dipanggil faktor sepunya. Yang lain tak ada sama. Macam 5 tak ada dalam nombor 44, 56, 64 tak ada. Jadi, dia bukan sepunya. Okey, jelas? Okey, tajuk seterusnya kita pergi kepada faktor sepunya terbesar, FSTB. Okey, faktor sepunya terbesar. Okey, faktor sepunya. Awak dah faham apa yang dikatakan faktor sepunya terbesar. So, cari yang paling besar. Faktor sifir apa? Sepunya yang sama terbesar paling besar. Okey, contoh 8. Tentukan faktor sepunya terbesar bagi 18 dan 24. Yang pertama, cari faktor, cari sifir. Sifir bagi 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Sifir bagi 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Kemudian awak cari yang sepunya, faktor sepunya, iaitu yang sama, iaitu 1, 2, 3, 6. Okey, kemudian awak cari FSTB, yang paling besar, iaitu nombor 6, ialah 6. Okey, senang. Itu kaedah yang pertama, itu kaedah menyenaraikan faktor sepunya.
Kaedah yang kedua, kaedah pembahagian berulang yang baru ni. Okey, yang cikgu ajar baru ni. So, awak buatlah macam yang sama macam baru ni. Awak letak nombor dia. Okey, tengok contoh B. Okey, 36, 60 dan 72. Okey, bahagi atas ni. Okey, 36 bahagi 2 dapat 18. 60 bahagi 2 dapat 30. 72 bahagi 2 dapat 36. Kemudian boleh lagi dibahagi dengan 2. Kena bahagi dengan sifir yang sama ya. 18 bagi 2 dapat 9. 30 bagi 2 dapat 15. 36 bagi 2 dapat 18. Kemudian bagi dengan 3. 9 bahagi 3 dapat 3. 15 bagi 3 dapat 5. Dan 18 bagi 3 dapat 6. Kemudian tak adalah sifir yang sama mempunyai 3, 5 dan 6. Jadi habis kat sini saja. So untuk mencari FSTB, awak ambil yang bahagian tepi ni. Jangan ambil yang kat bawah. Yang kat bawah ni tak nak. Yang ini tak nak. Okey, ambil yang bahagian tepi ni saja. Okey, awak dah harapkan dia dan awak dapatlah 12. Okey, senang. Okey, dan kaedah yang ketiga, kaedah pemfaktoran perdana. Okey, pemfaktoran perdana, ingat lagi yang perdana itu apa? Nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan satu dan dirinya sahaja. So, untuk contoh C, 48, 64 dan 80. Contoh 48. Apa darab apa menghasilkan 48 tetapi hanya menggunakan nombor perdana sahaja. Contoh seperti ini, 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8, 8 darab 2, 16, 16 darab 3 dapat 48. So, 2 nombor perdana, 3 adalah nombor perdana. Okey. Kemudian 64, 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 dan 80, 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 5. Kemudian awak cari FSTB. Okey, cari barisan yang sama. Okey, barisan yang mempunyai nombor yang sama. Okey, ini saja yang punya nombor yang sama. Barisan ini dah tak ada. Okey, barisan yang lain dah tak ada. So, awak darab, awak akan dapat 16. Okey, itu sahajalah untuk hari ini. So, awak boleh ulang baliklah video ni sekiranya tak faham. Jadi, dua dah objektif yang untuk kita pelajari ini itu faktor sepunya dan juga FSTB. Okey, sekian sahaja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.